Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan rezekinya kepada kita. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan kuliah pada hari ini. InsyaAllah pada kesempatan ataupun pada minggu ini, bermula pada minggu ini, saya akan membuka sebuah kitab. Kita akan mula membaca atau mengupas kitab yang baru yang di mana saya pilih, iaitu kitab 40 hadis tentang alam barzakh. Pertama sekali tentang 40 hadis ni, saya ni sebagai maklumat semua sajalah. InsyaAllah saya akan mulakan pembacaan kitab ini pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan. InsyaAllah semoga pembacaan ini yang kita mendapat manfaat, mendapat ilmu daripadanya. Kita boleh manfaati diri kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, dan pada masa yang sama juga kita dapat sampaikan kepada yang lain dan memberikan peringatan antara satu sama lain lah, insyaAllah. Baiklah para pendengar sekalian atau para jemaah sekalian, hadis yang insyaAllah akan dikongsikan pada setiap minggu kedua dan keempat ni adalah hadis 40 hadis tentang alam barzakh, iaitu apa yang berkenaan dengan alam barzakh. Maka ia akan merangkumi daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan apa orang kata tu, berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan memohon perlindungan daripada Allah SWT daripada azab kubur, perjalanan roh ataupun kita setelah kita meninggal dunia, maka roh kita akan kekal, akan ada. Maka perjalanan daripada alam dunia kepada alam barzakh, apakah sebab-sebab dikenakan oleh kepada seseorang itu azab kubur, kenapa dia kena, dan apakah dikenali sebagai nikmat ataupun kerehatan di dalam alam barzakh. Dan kita juga akan kongsikan apakah itu yang dimaksudkan dengan alam barzakh. Alam barzakh ni pertama sekali para jemaah sekalian adalah sebuah alam yang akan dilalui oleh setiap daripada kalangan kita, tidak kira usia, tidak kira jantina, tidak kira sama ada orang Islam ataupun bukan, di mana mereka akan melalui sebuah alam dikenal alam barzakh sebaik saja mereka meninggal dunia ataupun mereka ditarik nyawa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alam barzakh ini merupakan satu alam selepas alam dunia. Alam dunia, kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh ni adalah satu fasa yang dilalui ketika kita ini atau jasad kita ini berada di dalam kubur. Jadi alam kubur itu adalah untuk jasad kita, tapi alam barzakh itu merupakan satu alam yang selain daripada alam kubur, yang pada masa yang sama akan dilalui dan akan dilalui oleh roh kita. Kemudian selepas alam barzakh itu, kita akan berada di dalam alam tersebut sampailah ketika hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita semua, dan kita dibangkitkan untuk kita menghadapi hari akhirat. Itulah ataupun kita pada mahsyar nanti. Itulah adalah kronologi secara ringkasnya apa yang akan berlaku dalam kehidupan ataupun setelah kehidupan seorang insan di muka bumi ini. Maka hadis-hadis yang akan dikongsikan, 40 hadis yang akan dikongsikan ini pada setiap minggu kedua dan minggu keempat ini, ia akan membincangkan tentang alam barzakh. Semoga apa yang kita baca ini atau apa yang kita dengarkan ini, ia menimbulkan keinsafan, ia menimbulkan sedikit rasa takut kita, dan memberikan kita seakan-akan satu amaran lah untuk diri kita, untuk kita persiapkan diri kita. Kerana walaupun mungkin kita akan risau akan apa yang berlaku ketika kita ini dihimpunkan dekat pada mahsyar, adakah kita dapat masuk syurga ataupun tidak, kita dah masuk neraka ke, na'udzubillah, bagaimanakah amalan kita, timbangan amalan kita ketika kita dihisap nanti. Itu semua memang betul akan berlaku, tetapi banyak juga yang lupa akan apakah yang berlaku pada diri mereka ketika ke alam barzakh. Kalau tidak baik ataupun kehidupan mereka itu tidak bagus, ataupun tidak banyak amalan dia, ataupun banyak sangat dosa, maka dia bukan saja akan lalui siksaan ataupun azab ketika nanti dekat hari akhirat nanti, tetapi dia akan melaluinya pada alam barzakh terlebih dahulu. Jadi kita nak elakkan alam barzakh ini daripada menjadi satu alam yang menjadi kesengsaraan ataupun kesusahan untuk kita. Dan hatta Nabi SAW sendiri banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan amalan baginda selepas solat untuk berdoa untuk diselamatkan daripada azab kubur, hatta Nabi SAW sendiri. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW dia maksum anil khata' dengan zunub,
dan Nabi SAW sudah pasti akan masuk syurga. Sudah pasti Nabi SAW tidak akan diazab di dalam kubur dan sebagainya. Tetapi hatta begitu pun Nabi SAW tetap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan perlindungan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur. Baiklah, insya-Allah saya akan mulakan pembacaan kitab ini dengan pertama sekali, sebelum saya nak masuk pada hadis yang pertama, saya nak sentuh bahawasanya alam barzakh ataupun alam kubur ni dan juga azab kubur ni semua di antara perkara yang akan dibincangkan ini, ia merupakan satu kebenaran, satu perkara yang benar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan dalam hal ini kita kena tahu bahawasanya apa-apa perkara yang berkaitan dengan alam ghaib, kerana alam barzakh ataupun alam kubur ni sesuatu perkara yang dikenali sebagai alam ghaib, alam yang jauh daripada mata kita. Kita tidak nampak secara terang-terangan, kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi ini semua perkara ghaib, dan perkara ghaib ini ia perlukan dalam agama ini, Islam, ia perlukan kepada dalil, perlukan kepada penjelasan oleh Nabi SAW, dan perlukan kepada ayat-ayat tertentu daripada dalam Al-Quran. Maka perlu kepada dalil yang pasti, yang sahih. Ini apa yang ditetapkan oleh para ulama juga. Kita tak boleh sembarang kita membuat keputusan berkaitan dengan alam barzakh ataupun alam ghaib ini secara umum berdasarkan kepada orang kata tu ilmu kita yang tidak berdasarkan kepada dalil ataupun berdasarkan kepada mimpi, berdasarkan kepada ilham kita, maka tidak boleh. Berkaitan dengan ilmu ghaib, perkara-perkara yang tidak nampak atau perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar, perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang jauh daripada pemahaman kita ini, akhirat, alam barzakh, azab siksa kubur, ini semua ia perlu kepada dalil yang jelas ataupun nas-nas Al-Quran ataupun sunnah. Dan mempercayai adanya alam barzakh dan azab kubur dan nikmat kubur ini semua merupakan sebahagian daripada akidah dan kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu untuk kita ada keimanan, kita perlu percaya adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kita perlu percaya adanya orang kata tu kematian itu pasti. Kita perlu ada keimanan bahawasanya ia ni semua akan berlaku kepada setiap daripada kalangan kita, dan tidak ada yang akan terlepas daripada semua perkara yang akan berlaku ini. Dan alam kubur ni pertama sekali dia tidak ada hubungan dengan dunia. Dan Nabi SAW dah sebutkan tentang hal ini, bahawasanya sebaik dia saja seorang anak Adam itu dia telah meninggal dunia, maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya setelah dia tiada. Jadi alam kubur dan alam dunia ini dia dah berbeza. Sebaik saja kita meninggal dunia, kita meninggalkan alam dunia, dan roh kita akan dilanjutkan ke alam yang seterusnya, iaitu dikenali sebagai alam barzakh. Maka secara kesimpulan, itu yang saya nak sampaikan. Itu semua perkara yang perlu kita tahu, yang perlu kita maklum, iaitu keimanan dan kepercayaan yang teguh kepada perkara-perkara ini, iaitu tentang alam barzakh, tentang nikmat dan siksa kubur. Ini perlu saya tekankan, kerana ia sangat penting dan merupakan asas ataupun fundamentals lah untuk kita sebagai orang Islam, kerana ia merupakan sebahagian daripada rukun-rukun Islam, rukun iman kita, iaitu percaya kepada hari akhirat, dan pada masa yang sama percaya kepada azab kubur, percaya kepada nikmat kubur, percaya kepada orang kata tu kematian dan sebagainya. Nah, kita akan mulakan pada pembacaan hadis yang pertama. Jemaah sekalian, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang berstatus sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana saya bacakan bahasa Arabnya. Qalat dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudi al-Madinah faqalata inna ahla al-qubur yu'adzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma walau an usaddiqahuma. فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. Yang maksudnya dalam maksud hadis ini, terjemahannya daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata bahawasanya ada 2 wanita tua daripada kaum Yahudi di Madinah datang kepadaku. Lalu mereka berdua berkata kepadaku, sesungguhnya penghuni kubur itu mereka akan diseksa di dalam kubur mereka.
Maka Aisyah berkata lagi, namun aku membantahnya, malah aku berasa tidak perlu mempercayai kedua-dua mereka. Lalu mereka berdua keluar, kemudian Nabi SAW masuk menemuiku. Lalu aku, iaitu Aisyah, memberitahu kepada Nabi SAW tentang ucapan ataupun apa yang dikatakan oleh dua wanita Yahudi tersebut, bahawasanya penghuni kubur akan disiksa di dalam kubur. Maka baginda SAW bersabda, mereka berdua benar. Sesungguhnya penghuni kubur disiksa dengan siksaan yang dapat didengari oleh binatang. Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, selepas itu aku melihat Nabi SAW sentiasa memohon perlindungan daripada siksa kubur dalam solat baginda. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ada beberapa poin ataupun benda-benda yang penting yang perlu kita ambil, poin-poin yang penting yang perlu kita fahami daripada hadis ini. Pertama sekali, bahawasanya azab kubur ini, berdasarkan pada hadis ini menceritakan bahawa azab kubur itu adalah satu perkara yang benar, yang wujud dan ia akan berlaku. Hatta ia sedang berlaku kepada mereka yang telah meninggal dunia. Dan pada masa yang sama, bila kita kata azab kubur, maka pada masa yang sama nikmat kubur pun berlaku. Bukan saja azab, nikmat pun ada. Jadi mereka yang dapat azab kubur ni, maka kehidupan mereka di dunia ini mungkin banyak dosa, mungkin kehidupan mereka banyak melakukan maksiat dan sebagainya. Ini yang kita tak nak jadi. Kita nak jadi di kalangan mereka yang dapat nikmat kubur. Kita nak dapatkan kenikmatan ketika kita melalui alam barzakh ini. Jadi kita nak kalangan mereka yang diredai Allah SWT, yang banyak amalan dia, banyak kebaikan dia, kebajikan dia di dunia. Maka bila kita tengok balik, kenapa Sayyidatina Aisyah beliau ragu ataupun macam rasa syak wasangka, tak nak percaya kepada kata-kata kedua wanita Yahudi ini? Dan sekali kerana mereka ini golongan kaum wanita Yahudi, dan agama Islam telah datang, maka mereka agama yang lama. Sepatutnya sebagai pada zaman Nabi SAW ada golongan Yahudi juga, dan apa yang mereka sampaikan itu berdasarkan kepada kitab mereka, iaitu kitab Taurat. Dan kitab Taurat ni sepatutnya pada zaman Nabi SAW ia telah dimasukkan, digantikan dengan Al-Quran. Dan para ulama mengatakan ada perkara-perkara yang di dalam Taurat itu ia bersesuaian dengan Al-Quran, dia sama, tetapi ada banyak juga yang berbeza. Kerana cara penyampaian Al-Quran dan kitab-kitab yang lama itu, atau kitab-kitab yang diutuskan kepada para anbiya yang terdahulu, dia dah berbeza sedikit, caranya berbeza. Dan Al-Quran itu qat'i, ia pasti, ia diriwayatkan secara mutawatir. Namun apa yang disampaikan oleh wanita Yahudi itu pada permulaannya Aisyah tidak mempercayainya atas dasar yang betul lah. Kerana kita kena berhati-hati, berhati-hati dalam kita menerima berita daripada kitab-kitab yang lama ataupun kaum-kaum yang selain daripada kaum Islam, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mungkin ada yang betul, tetapi banyak juga yang tidak benar. Tetapi dalam hal ini, Aisyah setelah Nabi diberitahu oleh Aisyah tentang apa yang telah berlaku, Nabi mengiyakan. Itu menandakan bahawasanya azab kubur ini untuk kaum Yahudi ataupun mereka yang beragama Yahudi pada zaman Nabi SAW ketika itu adalah satu perkara yang ada. Jadi mereka juga mempercayai tentang perkara itu, ada dalam kitab-kitab mereka. Kedua, ada satu nilai yang murni ataupun sifat yang murni, yang indah, yang perlu kita orang kata tu kita dapat mempelajari daripada hadis ini, di mana berhati-hati dalam berita yang kita terima. Seperti apa dilaksanakan oleh Aisyah. Lebih-lebih lagi apabila berita itu datang daripada orang yang bukan Islam, dan juga berita itu datang daripada orang yang beragama lain. Jadi Aisyah tu bukan dia tak percaya, tetapi dia berhati-hati, dia tak nak percaya dulu. Sebab tu dia ceritakan kepada Nabi SAW selepas itu untuk mendapatkan kepastian. Jadi sifat ini adalah sifat yang sangat penting untuk kita berhati-hati dengan setiap maklumat ataupun berita yang kita terima. Dan pada zaman sekarang ini mudah untuk kita terima berita ataupun maklumat. Dia bukan saja melalui kata-kata ataupun orang cakap dengan kita, tetapi daripada segi media sosial, daripada WhatsApp yang berlaku, di mana orang sebar maklumat sana sini, mudah saja. Jadi kita kena pastikan setiap maklumat itu adalah maklumat yang betul. Lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan agama. Kerana kita perlu memastikan siapakah yang berkata dan apa kebenaran kata-kata itu. Seterusnya,
seperti saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh kedua wanita tua itu kepada Sayyidatina Aisyah menunjukkan bahawasanya azab kubur itu dipercayai di kalangan Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada di dalam kitab Taurat. Maknanya kitab Taurat juga ada membicarakan tentang soal azab kubur. Dan kita kena ingat bahawasanya azab kubur ini satu perkara yang ghaib, perkara yang tidak diketahui, kita tidak boleh nampak secara mata kasar, dan kita perlukan kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk kita untuk kita mendapatkan maklumat daripadanya, dan kita sama ada kita percaya ataupun tidak. Jadi perkara ini semua tidak boleh datang daripada rasa hati ataupun fikiran kita ataupun pendapat kita. Ia perlu kepada nas-nas ataupun dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang pasti. Dan yang terakhir sekali, poin yang saya nak sampaikan di sini, azab kubur adalah satu perkara yang sangat dahsyat. Mungkin kita fikir bahawasanya azab neraka itu sangat dahsyat. Ya, betul, azab neraka itu sangat dahsyat. Sangat ditakuti kita kalau kita orang Islam yang betul-betul yang beriman, yang sangat kuat teguh iman kita dan kepercayaan kita. Tapi azab kubur adalah satu perkara yang sangat keras juga, ataupun satu yang sangat dahsyat juga, yang perlu kita takut. Kenapa kita sebagai orang Islam kena takut? Kerana Nabi SAW sendiri takut. Nabi sendiri takut, hatta Nabi sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sendiri takut akan azab kubur, sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW sabda, Nabi berdoa selepas solat, banyak Nabi doa selain daripada memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat lemah, daripada sifat takut, sifat bakhil, sifat pemalas dan sebagainya. Dan pada masa yang sama Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberikan perlindungan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan pada masa yang sama daripada azab kubur. Itu sendiri kita cuba bayangkan, Nabi SAW pasti akan masuk syurga. Nabi SAW adalah kasih Allah, pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang memberikan syafaat, dan Nabi akan ditempatkan, kita pasti Nabi ditempatkan di tempat paling tinggi sekali. Tetapi hatta Nabi SAW sendiri takut akan azab kubur. Itu menunjukkan bahawa Nabi SAW merupakan seorang insan juga, merupakan insan, dan Nabi bersyukur dan Nabi takut akan amaran dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin Nabi tak kena, Nabi selamat, tetapi kita ini, Nabi nak dalam hadis ini, apabila Nabi sebutkan, ia pada masa yang sama merupakan satu pengajaran untuk kita, satu pendidikan buat kita. Maka kita kena ikut dalam hadis ini apa yang Nabi SAW buat, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa. Kita ini yang pasti ini, kita tidak pasti sama ada kita akan ikut jejak Nabi, akan terus masuk syurga atau tidak. Kita pasti sama ada yang masuk syurga dan masuk neraka. Kita tak pasti, kita dosa kita banyak, banyak perkara yang tidak baik yang kita lakukan, dan kita tak tahu berapa banyak pun amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita, sama ada dekat alam barzakh ataupun dekat hari akhirat. Jadi kita kenalah perbanyakkan doa kita, seperti mana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kita dilindungi daripada azab kubur. Itu sahaja para jemaah sekalian. Setiap daripada sesi ini, pembacaan ini akan berlangsung sekitar 15 minit, paling lama pun 20 minit lah. Jadi kita semua dapat raih manfaat, dan banyak pengajaran yang kita boleh raih ataupun kita boleh dapat daripada pembacaan setiap hadis, insya-Allah. Kita akan sambung pada kesempatan akan datang, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.